Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Anda bersama saya, Lia Amira Anorigos. Fokus berita malam. Kerajaan Sarawak menggunakan salah satu sistem terbaik dunia bagi memerangi jenayah melibatkan integriti seperti rasuah dan salah guna kuasa dalam kalangan penjawat awam. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, melalui Undang-Undang Ombudsman Sarawak yang akan dikuatkuasa tidak lama lagi, ia akan memantau tata kerja sesebuah organisasi penjawat awam. Now, within this ombudsman law, of course, it confined to the civil service, where the government must be transparent, we must have good governance, and you comply. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Hari Integriti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Zohari memberitahu, integriti bukan sahaja memartabatkan sesebuah organisasi, malah membuka peluang pelaburan yang besar ke Sarawak. Tambahnya, usaha kerajaan dalam memperkenalkan Ombudsman akan meletakkan Sarawak di mata dunia dengan komitmen yang ditunjukkan dalam memerangi masalah integriti sekaligus akan menarik lebih ramai pelabur ke negeri ini dan meningkatkan lagi ekonomi serta peluang pekerjaan yang baharu. Hadir sama Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, Pengerusi SEDC Sarawak Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein, Ahli Lembaga Pengarah SEDC Datuk Sri Talat Mahmud Abdul Rashid, Pengurus Besar SEDC Sarawak Datuk Abdul Hadi Datuk Abdul Kadir dan tetamu lain. Beralih dengan perkembangan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Sebanyak 23.1 juta ringgit telah dilulus untuk program skim penempatan semula SPS Selirik Kapit di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, skop pelaksanaan projek itu termasuk kerja-kerja pengambilan balik tanah untuk tapak berkeluasan 61 ekar. Kerja-kerja infrastruktur berspesifikasi baru yang merangkumi jalan berturap, sistem peperitan konkrit, sistem retikulasi air, penemukan tanah dan bekalan elektrik untuk 91 lot kediaman di dalam skim tersebut. Ini bermakna kos penyediaan selot dianggarkan berjumlah lebih kurang RM250,000 berbanding dengan bayaran premium tanah berjumlah tidak melebihi RM2,500 selot yang perlu dibayarkan oleh pemilik tanah sekiranya surat hak milik tanah dikeluarkan pada mereka. Ini menunjukkan betapa prihatinnya kerajaan GPS terhadap kebajikan rakyat. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang pada Jumaat. Sehubungan itu, beliau berkata bagi projek pembangunan Kampung Baru Kapit, ia akan mengambil kira keperluan-keperluan penduduk tempatan. Projek pembangunan Kampung Baru Kapit akan mengambil kira keperluan-keperluan penduduk tempatan bagi mewujudkan satu kawasan penempatan yang kondusif dan teratur. Kerajaan Sarawak juga ujarnya merancang untuk menyediakan komponen-komponen lain iaitu rumah kedai, stesen minyak, kawasan lapang dan kemudahan utiliti seperti detention pond, joint reserve dan Sesko substation. Seterusnya, Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak MFICOT membenarkan pembukaan ladang-ladang penternakan kinsir yang baharu bagi menambah pengeluaran domestik dan ekspor. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Martin Ben berkata, pembukaan ladang baru boleh dibuka sekiranya pihak penternak memenuhi syarat-syarat Modern Pig Farm MPF. Kementerian saya membenarkan pembukaan ladang-ladang baharu untuk beroperasi sekiranya syarat-syarat Modern Pig Farming ataupun MPF dipenuhi, terutamanya amalan biosecurity ladang yang baik. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Adun Terbeduk Dr. Simon Sinang Badak. Datuk Martin menambah penternak kinsir perlu membuat permohonan secara bertulis kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak DVSS sekiranya ingin berbuat demikian.
Katanya pemohon baharu juga perlu membuat permohonan secara bertulis kepada DVSS untuk tujuan pemeriksaan dan mendapatkan khidmat nasihat. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak telah menanggung kos keseluruhan sebanyak RM59.289 juta bagi subsidi program perkhidmatan bas henti-henti tambang RM1 setakat September lepas sejak pelaksanaan program itu pada Mei 2020. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil berkata, pada tahun 2020 sebanyak RM5,239,410 telah dibelanjakan bagi program ini ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Manakala jumlah subsidi yang dibayar pada tahun 2021 pula adalah sebanyak RM12,123,065 dan meningkat kepada RM21,318,196 pada tahun 2022 apabila arahan Perintah Kawalan Pergerakan dilonggar pada Mei 2022. Manakala pada tahun ini sehingga September 2023 sebanyak 20,608,385 ringgit Malaysia telah dibelanjakan pada program ini. Jumlah pergerakan penumpang, ini penting. Jumlah pergerakan penumpang juga meningkat daripada 2,568,658 pada tahun 2021 kepada 3,545,039. Inilah angka yang kami ada sekarang. Terima kasih. Menjawab pertanyaan adun kabung Muhammad Chi Kadir, Datuk Dr. Jerib menambah terdapat 11 buah syarikat bas yang terlibat di dalam inisiatif bas tambang RM1 bagi membantu golongan B40 khususnya. Ujar beliau, syarikat bas yang beroperasi mengikut bahagian ialah 3 untuk Kuching, 1 untuk Bintulu, 5 untuk Sibu, 1 untuk Sarike dan 3 untuk Miri. Masih dengan laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Pemilik-pemilik rumah yang menetap jauh dari talian utama bekalan elektrik boleh mengemukakan permohonan di bawah dana permohonan tambahan atau lewat alaf bagi penyambungan bekalan elektrik di kediaman mereka. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, permohonan alaf perlu dihantar kepada Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi MUT melalui pejabat daerah di kawasan masing-masing. Ujarnya, setiap permohonan mesti mendapat pengesahan daripada wakil rakyat setempat dahulu. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan adun Opar Billy Sujang. Datuk Dr. Abdul Rahman menambah, Kerajaan Sarawak menerusi MUT telah memperkenalkan inisiatif alaf di bawah projek rakyat untuk penyambungan bekalan elektrik kepada rumah yang tertinggal atau baru dibina selepas projek bekalan elektrik luar bandar BELB siap di sesuatu kawasan. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan MPHLG Datuk Michael Tiang Ming Ti berkata, kementeriannya menerusi Perbadanan Perumahan dan Pembangunan Sarawak HDC telah menyediakan skim pinjaman tanpa faedah untuk membantu penduduk rumah panjang membina atau menaik taraf rumah mereka. Beliau berkata, tempoh pembayaran skim pinjaman itu juga dilanjutkan hingga 25 tahun. The Ministry through Housing Development Corporation (HDC) provides long house loan scheme to assist rural community to improve and upgrade their housing quarters. As to their second supplementary questions for the information of Ali Yang Brohma Fongyama, the long house loan scheme offered an interest-free loan to build a new long house or for upgrading and repairing. The tenure of this loan is up to 25 years. Under the new initiative undertaken by the GPS government, the maximum amount for the long house loan scheme has been increased from 30,000 ringgit to 50,000 ringgit per door this year. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan adun ngemah Anyi Jana. Terdahulu, Datuk Michael berkata MPHLG tidak ada perancangan untuk melaksanakan perumahan kos rendah di skim penempatan semula SPS Nanga Ngungun dan SPS Nanga Tada di Kenawit.
Manakala Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Mintrade Datuk Malcolm Musin Lamuh berkata, Kerajaan Sarawak akan terus menganjurkan promosi pelaburan dan program penglibatan pihak berkepentingan untuk menarik pelaburan langsung asing FDI dan pelaburan langsung domestik DDI. Ujarnya, selain insentif cukai yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan seperti status perintis, elawan cukai pelaburan dan elawan pelaburan semula, Kerajaan Sarawak juga menyediakan pelbagai insentif, antaranya pelabur boleh memohon bayaran premium tanah selama 5 tahun. Selain itu, katanya syarikat dapat menikmati rebat 30% ke atas premium tanah jika menyiapkan projek dan beroperasi dalam 3, 5 atau 7 tahun bergantung pada skala projek dari tarikh pengeluaran dokumen hak milik serta tarif elektrik dan air yang kompetitif. The government will continue to organize investment promotion and stakeholders engagement programs to attract FDI and DDI. Besides the tax incentive provided by the federal government, such as pioneer status, investment tax allowance, and reinvestment allowance, the Sarawak government also provides the following incentive. 1. Investors can apply for payment of land premium for 5 years. Number 2, if the company completes the project and is operational within 3, 5 or 7 years, depending on the scale of the project, from the date of issuance of the document of title, they will be able to enjoy 30% rebate on land premium. And the last one, number 3, they will be given competitive electricity and water tariffs. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang. Katanya Sarawak telah mencatat jumlah pelaburan sebanyak 16.7 bilion ringgit pada suku ketiga 2023 yang mana dari jumlah ini 4.8 bilion ringgit dari FDI. Seterusnya, Undang-Undang Ombudsman 2023 akan dikuatkuasa setelah ia mendapat perkenan daripada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, beliau amat bangga kerana ordinan itu telah dilulus sebulat suara pada Isnin lepas. Jelasnya ini adalah sejarah bagi negeri Sarawak dan juga bagi Malaysia kerana ini merupakan undang-undang ombudsman pertama di Malaysia. Manakala tarikh kuat kuasanya akan ditentukan kemudian oleh pihak kerajaan. Dari sudut struktur Sarawak Ombudsman, ia adalah terdiri daripada Ketua Ombudsman, Timbalan Ketua Ombudsman dan 3 hingga 5 lagi Ombudsman yang akan dilantik oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak untuk tempoh 3 tahun setiap lantikan. Manakala dari sudut pentadbiran, seorang Ketua Pentadbir, Chief Administrator di kalangan penjawat awam akan dilantik oleh Menteri untuk mengurus dan mentadbir pejabat Sarawak Ombudsman. Terima kasih. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Adun Satok Datuk Ibrahim Baki. Sementara itu, katanya untuk membangunkan pelan pencegahan rasuah organisasi OACP, sesebuah organisasi hendaklah terlebih dahulu mengenal pasti risiko seterusnya membuat penilaian risiko atas kecenderungan berlaku isu governance, integriti dan rasuah di organisasi berkenaan. Jelas beliau, peringkat seterusnya adalah membuat pelan tindakan dengan mengenal pasti inisiatif bagi menangani risiko tersebut serta menentukan tempoh pelaksanaannya. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan sorotan Majlis Perasmian Hari Integriti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.